Salam sejahtera, saya Lister Jamaica Anak Jilum, nombor metrik 282228, pelajar PJJ UM Kampus Ibu. Dan bersama rakan saya Robert Anak Bongsu 282519, Sidik bin Seruji 282541, dan Razianewati binti Sidik 282682. Kami akan membentangkan kertas kerja program ceramah gejala sosial dan salah laku jenayah di sekolah. Kertas cadangan ini adalah tujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan golongan pelajar kepada negara kita. Ini seiringan dengan hasrat dan matlamat negara untuk menjadi sebuah negara maju dengan pembangunan. Namun kemajuan ini akan terbantut sekiranya negara asyik dihambat oleh gejala sosial yang disebabkan oleh masalah sosial di kalangan pelajar. Dengan adanya kajian ini dapat membantu menangani masalah sosial dengan memberi kesedaran tentang perlunya pemufakatan di antara ibu bapa dan sekolah. Ini mampu dapat mengurangkan masalah sosial dan salah laku pelajar dan pada masa yang sama dapat meningkatkan pencapaian akademik dan kurikulum mereka. Mereka akan merasakan diri mereka adalah penting dan takut untuk melakukan perbuatan jenayah. Latar belakang dan rasional melibatkan pelajar-pelajar kerana pada usia tersebut mereka lebih mengenal individu seperti moral, agama, psikologi, afektif, fizikal, seksual, vocational dan kerjaya. Kaedah yang digunakan untuk melaksanakan program ini adalah seperti konsultasi, taklimat, lawatan, pameran, drama, tayangan video dan sebagainya bagi menarik minat para pelajar. Namun begitu, sambutan pelajar terhadap program-program perkhidmatan bimbingan konseling ini belum dapat dipastikan lagi dan pengkaji ingin meneroka sejauh mana penerimaan pelajar terhadap program-program ini di salah sebuah sekolah di luar bandar di daerah Seri Aman, Sarawak. Berikut adalah 7 objektif dalam mempertingkatkan kesedaran melalui kempen kesedaran, mengingatkan orang ramai supaya memainkan peranan dalam menyalurkan maklumat jenayah di sekolah kepada pihak berkuasa, memberi khidmat konseling kepada ibu bapa dan remaja yang bermasalah, menerapkan nilai-nilai yang baik kepada ibu bapa, pihak sekolah, berasaskan moral dan agama, penguatkuasaan undang-undang yang lebih serius, tegas terhadap pelajar yang bermasalah, mempertingkatkan peranan PIBG dalam membantu menangani masalah pelajar di sekolah dan memberi kesedaran pentingnya mengelakkan pelajar terjerumus ke kancah masalah sosial yang boleh menyebabkan kerosakan kehidupan di masa akan datang. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk menyambung pembentangan kertas kerja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Sidik bin Seruji, nombor metrik 282541 dari kampus PJJ UM Sibu. Saya akan membentangkan bahagian yang keempat iaitu jawatan kuasa induk, di mana penaung adalah Ketua Penyelaras Program, Pengerusi Encik Muhammad Farid Arifin bin Abdullah, Timbalan Pengerusi Ketua Bahagian Siasatan Jenayah IPD Seri Aman, Penyelaras Program Encik Muhammad Badli bin Weni, Setiausaha Puan Raziani Dawati dan Penolong Setiausaha Encik Abdul Taib bin Umar. Seterusnya ialah ahli jawatan kuasa program, di mana penyelaras iaitu Encik Muhammad Badli bin Weni. Beliau bertanggungjawab merancang atau cara program, memastikan persediaan setiap bahagian jawatan kuasa sebelum, semasa dan selepas program, serta memastikan program berjalan dengan lancar mengikut perancangan. Puan Raziani Dawati plus selaku setiausaha, beliau bertanggungjawab menyediakan kertas kerja program, menyediakan laporan keseluruhan program, menyediakan kertas cadangan dan aduan peserta yang hadir serta menyediakan keperluan logistik program. Encik Abdul Taib bin Umar selaku moderator 1 dan 2, beliau akan mengacarakan program, mengawal masa dan memastikan kelancaran setiap slot. Beliau juga menyediakan teks ucapan. Encik Abdul Taib bin Umar selaku moderator 1 dan 2, beliau akan mengacarakan program, mengawal masa dan memastikan kelancaran setiap slot. Beliau juga menyediakan teks ucapan dan mengatur selia kelancaran majlis. Penceramah jemputan kita iaitu Corporal Lister Jamaica Anak Jilum yang akan menyampaikan ceramah jenayah. Encik Abdul Taib bin Umar selaku moderator 1 dan 2, beliau akan mengacarakan program, mengawal masa dan memastikan kelancaran setiap slot. Beliau juga menyediakan teks ucapan dan mengatur selia kelancaran majlis.
Penceramah jemputan kita iaitu Corporal Lister akan menyampaikan ceramah jenayah remaja sekolah dan masalah sosial, dan Encik Sidik bin Seroji yang akan menyampaikan ceramah bahagian kaunseling dan agama. Encik Iswandi bin Pawi pula akan bertanggungjawab di bahagian pameran, dan Corporal Murtaza bin Junaidi selaku jurugambar. Manakala di bahagian promosi dan sijil pula, Encik Robert akan bertanggungjawab menyediakan poster webinar hebahan melalui pelbagai media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan Telegram. Beliau juga bertanggungjawab menyediakan sijil penghargaan dan penyertaan untuk peserta dan penceramah, selain menyediakan QR Code daftaran peserta. Cadangan pelaksanaan program kita pada tarikh 13 Januari 2022 pada hari Rabu pada pukul 8 hingga jam 5 petang. Peserta hanya perlu hadir melalui kaedah dalam talian, iaitu melalui aplikasi Webex di pautan yang telah disediakan. Kehadiran audien adalah sebanyak 150 peserta. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya untuk bahagian yang seterusnya. Bagi atas acara medis yang telah dicadangkan akan bermula pada jam 8 pagi, di mana pendaftaran penyertaan kehadiran melalui online Webex dan diikuti dengan jam pukul 8.35 pagi dengan kata alu-aluan dan ucapan ringkas oleh moderator. Seterusnya pada pukul 9 pagi, sesi ceramah dan perkongsian slide daripada Polis Diraja Malaysia. Pada jam 10 pagi hingga 10.30 pagi, sesi ceramah dan perkongsian daripada Guru Kaunseling SMK Simanggang. Bagi pukul 10.30 pagi hingga pukul 2 petang, waktu rehat untuk para pelajar. Kita akan bermula balik pada jam pukul 2 petang dengan kata alu-aluan dan ucapan ringkas daripada moderator. Pukul 2.15 petang, sesi ceramah berkenaan jenayah daripada Polis Diraja Malaysia. Pukul 3.10 petang, rehat, di mana pukul 4.30 petang, sesi soal jawab dan penutupan ceramah serta penyerahan sijil kepada peserta. Bagi anggaran perbelanjaan dan pendapatan pula, bagi anggaran pendapatan, kita akan mendapat sumbangan daripada Datuk Perancis Harden Anak Hollis, Dun bahagian N30 daripada Hotel Sri Simanggang sebanyak RM500, PIBG SMK Simanggang RM300, Lianyi Supermarket Simanggang RM300 dan Kelab Pencegahan Penjenayah Sri Aman dengan jumlah RM500. Jumlah anggaran pendapatan yang kita akan perolehi adalah sebanyak RM3,100. Bagi anggaran pembelanjaan untuk program ini pula adalah kos logistik dan perbelanjaan mengurus sebanyak RM1,000 dengan sewaan tempat dan peralatan serta penyiaran. Bagi makan minum peserta dan penceramah RM15, darab dengan 10 orang, beranggaran dengan RM150. Sijil penyertaan RM2.50 sekeping didaram dengan 150 orang pelajar berjumlah dengan RM375. Cenderahati RM50 bagi 2 penceramah sebanyak RM100. Jumlah keseluruhan perbelanjaan yang akan dianggarkan adalah sebanyak RM1,625 sahaja. Penutup kertas kerja kami adalah besar harapannya jika cadangan kertas projek ini diluluskan. Dengan adanya projek sebegini dapat memberikan manfaat yang besar kepada anak-anak remaja sekolah kita, khususnya pelajar SMK Simanggang Seri Aman, supaya mendidik mereka untuk tidak terjebak ke dalam masalah sosial dan jubana. Salam sejahtera semua, saya Robert Anda Bangsu, nombor matrik 282519, dan saya mewakili kumpulan kami ingin membentangkan mengenai program webinar iaitu ceramah gejala sosial ataupun salah laku pelajar di sekolah. Program ini akan dijalankan pada 13 Januari 2022 dan jam pada 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Dan program ini merupakan satu program iaitu kerjasama di antara PDRM dan sekolah SMK Semanggang dan juga
Kementerian Pendidikan, di mana program ini menjemput 2 orang penceramah, iaitu Korporal Lister Jamaica Najilum, iaitu Korporal Siasatan Jenayah IPD Seriaman, dan juga Encik Siddiq bin Seruji, iaitu Ustaz Bahagian Bakar ataupun Konseling SMK Semanggang, Seriaman. Program webinar ini dianjurkan bertujuan untuk memberikan kesedaran ataupun melalui kempen kesedaran yang kita jalankan, dan juga mengingatkan orang awam supaya memainkan peranan dalam menyalurkan maklumat jenayah di sekolah kepada pihak berkuasa, dan juga memberi khidmat kaunseling kepada ibu bapa dan remaja yang bermasalah, dan seterusnya menerapkan nilai yang baik kepada ibu bapa dan pihak guru berasaskan moral dan agama, dan penguatkuasaan undang-undang perlu lebih serius dan tegas terhadap pelajar yang bermasalah, dan juga seterusnya mempertingkatkan peranan PABG dalam membantu menangani masalah pelajar sekolah, dan akhir sekali memberikan kesedaran pentingnya mengelak pelajar terjerumus ke dalam kancah masalah sosial yang boleh menyebabkan kerosakan kehidupan di masa akan datang. Dan peserta yang hadir boleh merujuk kepada Webex Cisco, di mana program ini dijalankan secara online, dan semua peserta boleh login kepada aplikasi Webex Cisco, dan juga program ini berteraskan kepada pencegahan jenayah di kalangan pelajar yang kita sayangi. Sekian saja penerangan berkenaan dengan program webinar ini, dan saya mewakili kumpulan saya mengucapkan ribuan terima kasih. Sekian.